Peristiwa helikopter Nuri ditembak pasukan komunis di hutan semasa melaksanakan Ops Gube sehingga mengakibatkan kecederaan kepada 3 anggota komando yang berada di dalam helikopter adalah peristiwa yang mungkin tidak akan dapat dilupakan oleh Imran Karno sepanjang perkhidmatannya sebagai anggota keselamatan negara. Ketika kejadian, dia bersama 5 lagi anggota Y Squadron Regimen Gerak Khas RGK sedang dalam perjalanan ke tapak lokasi pendaratan untuk melakukan pembersihan, iaitu menghapuskan ancaman aktif daripada pengganas yang boleh mendatangkan ancaman kepada anggota yang bakal turun daripada helikopter. Kami seramai 5 orang di dalam pesawat tersebut dikehendaki menyediakan landing point untuk pesawat yang membawa anggota askar Melayu. Selain itu, kami turut memastikan landing point tersebut selamat daripada ancaman pengganas dan laluan yang bakal dilalui nanti bersih daripada jerangkap samar. Sampai sekarang, saya masih lagi ingat detik pesawat tersebut ditembak bertalu-talu oleh pengganas komunis berhampiran kawasan pendaratan, dan juruterbang yang menyedari bahawa pesawat kami ditembak kemudian sempat berpatah balik ke kem Gubir. Mungkin itu rezeki kami. Setibanya di kem, minyak helikopter habis kerana tangki minyak sudah ditembak, katanya kepada komuniti Facebook Segamat. Walau bagaimanapun, dia bernasib baik kerana tidak terkena sebarang tembakan, manakala 3 lagi rakannya yang turut sama berada dalam pesawat tersebut mendapat kecederaan. Manakala 3 orang rakannya iaitu Trupa Sahak mendapat kecederaan di jari, Trupa Awang Ibrahim ditembak di peha, manakala Sarjan Kasim mengalami kecederaan di bahagian punggungnya. Lebih mengejutkan lagi, hasil pemeriksaan mendapati bahawa pesawat tersebut ditembak sebanyak 45 das dan mujur tiada sebarang kemalangan jiwa akibat kejadian tersebut. Menceritakan pada awal pembabitannya dalam bidang ketenteraan, Imran memulakan tugas seawal usia 23 tahun. Pada tahun 1972, beliau menghadiri temuduga di Gemencih, Negeri Sembilan, dan akhirnya diterima memulakan latihan selama 6 bulan di Port Dickson. Selepas tamat latihan, Imran terus diserapkan ke Batalion 13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di Seremban, dan pada tahun 1973 dia dipindahkan ke Serian, Sarawak. Setelah cukup perkhidmatan 2 tahun setengah, Imran membuat keputusan untuk menyertai unit elit Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan mengambil kursus asas komando di kem Sungai Udang, Melaka pada tahun 1974. Ketika itu, untuk menyertai komando, kita perlu berada di dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya 2 tahun setengah dan baru boleh mengambil kursus asas komando. Pada waktu itu, dengan azam, minat dan semangat membara, saya mengambil keputusan untuk mengambil kursus tersebut. Setelah dilanyak dari segi mental dan fizikal selama 3 bulan, dengan latihan khusus, barulah saya layak ditauliahkan sebagai anggota komando sebelum disarungkan beri hijau yang menjadi kebanggaan dalam ATM. Katanya yang turut dianugerahkan pelatih muda terbaik asas komando. Setelah berada di unit komando, Imran telah menyertai pelbagai operasi khusus dan sulit seperti Ops Rangkum, Ops Gonzales, Ops Gube, dan pelbagai lagi yang menguji ketangkasan dan kemahirannya sebagai anggota komando. Sehari selepas kejadian, helikopter yang dinaiki Imran ditembak pengganas semasa Ops Gube. Imran dan pasukannya telah diarahkan untuk masuk ke kawasan tersebut melalui jalan darat pula. Dan pegawai pemerintah ketika itu ialah Lieutenant Colonel Hasbullah Muhammad Yusuf. Waktu inilah yang tidak akan saya lupa apabila section komander saya, iaitu Sarjan Jinggat, yang berasal dari Sarawak, telah terpijak jerangkap sama yang dipasang musuh di kawasan hutan dan mengakibatkan kaki kanannya putus. Tetapi beliau tidak mati. Selain itu, semasa operasi memburu Saki-Baki komunis di Bukit Kayu Hitam pada tahun 1985, semasa saya di dalam Z Squadron, kami pernah bertempur dengan musuh sehingga menyebabkan salah seorang anggota komando iaitu Trupa Osman meninggal dunia terpijak jerangkap samar di depan mata saya, katanya. Semasa dalam perkhidmatannya, Imran telah menggunakan kepakaran menembaknya untuk menyertai kejohanan-kejohanan menembak yang dianjurkan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan-pasukan keselamatan negara luar. Saya merupakan salah seorang penembak tepat di dalam unit saya dan saya pernah mendapat johan keseluruhan di peringkat antarabangsa
yaitu semasa pertandingan di Singapura pada tahun 1983 dan di Brunei pada tahun 1986. Disebabkan kepakaran menembak saya itu, saya pernah diamanahkan untuk menjadi jurulatih menembak bakat Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera dan seterusnya sebagai jurulatih komando, katanya. Selepas 15 tahun berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia, Emrah mengambil keputusan untuk berhenti daripada tentera pada tahun 1987 dan pangkat terakhir yang disandangnya adalah Korporal. Perjuangannya di dalam Angkatan Tentera Malaysia kemudiannya terus disambung oleh anak-anaknya apabila 5 orang anak lelakinya mengikut jejak langkahnya sebagai anggota tentera, tetapi tiada seorang pun yang menjadi komando seperti dirinya. Emrah kemudian pulang ke kampungnya di Kampung Sanglang, Segamat, dan kemudian menyara diri dan 8 orang anaknya dengan bekerja kebun. Dan kini dia melakukan pelbagai pekerjaan seperti tukang menggali kubur, pembuat keranda, dan DJ majlis-majlis rasmi dan perkahwinan. Ketika artikel ini disiarkan, walaupun sudah lama meninggalkan unit komando, saya masih lagi berjiwa ketenteraan dan semangat sebagai anggota komando masih menebal. Tambah-tambah lagi selepas menyertai Kelab Veteran Komando Malaysia KVKM. Sebab itu saya marah apabila ada pihak yang cuba membawa balik Abu Mayat Chimpeng ke negara ini, kerana kami telah bermandi darah untuk memastikan negara ini bebas daripada pengganas, dan jika diperlukan saya akan kembali mengangkat senjata bersama-sama berjuang, katanya. Tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta sanak saudara. Membuktikan kesetiaan kita pada bumi